Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan syukur kehadirat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih belum selesai dalam membicarakan pentafsiran ayat 151 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan jalan yang hak, yakni yang diberikan oleh syarak. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai melihat 3 wasiat atau 3 perintah Allah di dalam ayat ini. Mari kita lihat perintah yang keempat pula pada firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kalimah al-fawahish merupakan kata jamak kepada fahisyah, dan seperti yang disebut oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, fahisyah merujuk kepada ma'adhuma qabhuhu min al-aqwali wal af'al, apa yang teruk ataupun apa yang besar keburukannya, dan ia merujuk kepada perkataan maupun perbuatan, seperti perbuatan atau jenayah mencuri, berzina, mengumpat, termasuklah juga menjadi saksi palsu. Maka janganlah kamu mendekati al-fawahish tersebut. Janganlah kamu dekati perbuatan dan perkataan yang buruk itu, sama ada yang zahir ataupun yang nyata maupun yang tersembunyi. Maka perintah yang keempat yang berbentuk jangan ini atau dalam bentuk larangan ini merupakan suatu bentuk yang akan menyebabkan kita berfikir illah ataupun alasan di sebalik larangan itu, seolah-olah ia bermaksud setiap kata-kata, setiap perbuatan yang dipandang jijik oleh akal manusia yang sihat, maka itulah yang dipanggil sebagai fahisyah, yang wajib yang wajib dijauhi oleh sesiapa jua pun. Dan pada frasa ma dhahara minha wa ma batan, jelas menunjukkan bahawa sesuatu yang buruk itu, sama ada kata-kata ataupun perbuatan, mungkin sahaja berlaku secara terang-terangan ataupun mungkin saja ia berlaku secara sulit dan tersembunyi.
maka bukan menjadi isu keburukan itu dilakukan secara terang-terang atau tersembunyi, tetapi isunya dia adalah termasuk dalam al-fawahish, termasuk dalam perkara-perkara yang keji yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan wala taqrabu, dan jangan kamu hampiri. Dan ini merupakan suatu arahan yang sangat serius daripada Allah untuk menunjukkan betapa kejinya perbuatan itu sehingga jangan dihampiri. Bermaksud segala perkara, segala faktor yang boleh menjadi sebab berlakunya al-fawahish itu hendaklah disekat dan dijauhi sebelum ia dilakukan, sebelum ia berlaku. Maka inilah suatu bentuk pencegahan yang paling hebat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki individu muslim dan memperbaiki masyarakat muslim itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah kepada kita betapa pentingnya larangan ini dan betapa ia menunjukkan bahawa masyarakat yang hebat, masyarakat yang bertamadun yang sebenar-benarnya ialah masyarakat yang beriman dan percaya bahawa di sana ada fawahish, ada perkara-perkara buruk yang wajib dicegah dan ditegah dan dijauhi dengan bersungguh-sungguh. Dan di sana juga ada perkara-perkara baik yang wajib diusahakan. Maka inilah masyarakat yang hebat. Adapun masyarakat yang menyamatarakan di antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, masyarakat yang seolah-olah mengharuskan apa sahaja, tidak membezakan antara apa yang patut dilakukan dan apa yang patut ditinggalkan, masyarakat yang sewenang-wenangnya menormalisasikan perkara-perkara yang dilarang Allah, maka masyarakat ini adalah masyarakat yang menuju kepada kehancuran, yang menuju kepada kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia dipuji, dipandang hebat oleh manusia di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat perintah yang kelima pula yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Bermaksud janganlah kamu membunuh jiwa, mengambil nyawa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu mengambilnya, yang terpelihara dengan atau disebabkan Islam atau agama Allah, melainkan dengan cara yang benar atau hak yang diharuskan untuk dilakukan, seperti hukuman terhadap orang yang murtad, ataupun hukuman yang melibatkan qisas, atau zina yang mewajibkan hukuman rejam. Maka ini termasuk dalam perkara-perkara yang hak, yang tidak dipersalahkan. Ibn Kathir menyatakan bahawa ini sebahagian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan larangannya secara pasti dan bersungguh-sungguh. Dan ia juga termasuk dalam larangan terhadap al-fawahish yang telah disebutkan sebelum ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seseorang muslim itu, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang mempersaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah pesuruh Allah, melainkan disebabkan salah satu daripada tiga perkara, iaitu as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidini al-mufariqu lil jamaah, iaitu hukuman terhadap penzina yang telah berkahwin dan membunuh diri dengan diri ataupun qisas, dan hukuman terhadap orang yang meninggalkan agama dan orang yang memisahkan diri daripada jemaah Islam. Maka ia bermaksud janganlah kamu membunuh mana-mana jiwa dalam apa jua keadaan, melainkan dalam keadaan yang membenarkan kamu untuk melakukannya atas alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Dan ia menunjukkan bahawa sesungguhnya Islam itu adalah suatu cara hidup yang mengambil berat tentang kelangsungan survival manusia itu sendiri, yang tidak sewenang-wenangnya menyuruh sesiapa pun mengambil nyawa orang lain, membunuh tanpa sebab dan dengan sewenang-wenangnya.
menumpahkan darah, menghalalkan darah manusia yang lain. Dan ini membuktikan betapa Islam itu sangat menjaga dan memelihara nyawa manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah menangguhkan ayat ini dengan firman-Nya, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Bermaksud yang demikian yang telah kami sebutkannya kepada kamu wahai manusia, berupa perintah-perintah yang jelas dan tanggungjawab-tanggungjawab yang penting Allah menuntutnya untuk kamu laksanakan. Mudah-mudahan kamu wahai manusia menggunakan akal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kamu melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 5 kesemuanya di dalam ayat ini sahaja. Dan Allah menggunakan kalimah wasaqum yang mengandungi maksud atau mengandungi sifat kelembutan dan kerahmatan, kerana Allah menjadikan manusia sebagai orang yang diwasiatkan, orang yang diberikan wasiat, yang pada masa yang sama membawa maksud tanggungjawab yang perlu dipikul untuk mentaati dan untuk menyahut seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kelima-lima wasiat yang terkandung dalam ayat yang ke-191 ini semuanya mempunyai satu tema yang serupa, iaitu ia menjelaskan tentang hakikat-hakikat ataupun tentang hak-hak yang berdiri sendiri, yang mana kesemuanya itu tidak pernah bertentangan, bahkan selari dengan fitrah kejadian manusia. Maka Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Sama ada manusia itu beriman dengan hakikat ini sebagai suatu akidah ataupun sebagai suatu praktis dalam kehidupan mereka, atau mereka tidak beriman. Allah tetap Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh disekutukan. Dan mensyukuri nikmat itu menuntut manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan bagi zuriat keturunan manusia pula ada hak untuk menikmati kehidupan dan pemeliharaan. Sementara keburukan itu adalah suatu yang wajib dijauhi. Sementara jiwa-jiwa manusia pula adalah suatu yang suci dan tidak ada sesiapa pun yang berhak untuk mencabutnya melainkan dengan sesuatu yang hak. Maka kesemua yang saya sebutkan tadi berpusat dan berpaksi pada ayat yang sama ini dan ditutup dengan sesuatu hakikat yang pasti, iaitu apabila manusia menggunakan akal kurniaan Allah itu dengan sebenar-benarnya, dan Allah menyatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.